Seni? Seni? Alamak, sejarah, matematik, geografi. Apa ni? Reka bentuk. Aduh, ini bukan bidang aku. Matilah aku macam ni. Aku bidang lain. Dia suruh mengajar bidang ini. Inilah masalah cikgu kita sekarang ni. Bukan bidang dia, diminta mengajar bidang itu. Memang matilah dia. Tapi apa nak buat? Apa pun, roll the intro. Okey, tahu tak, inilah dia masalah yang telah pun berlaku zaman berzaman, tahun bertahun, puluhan tahun. Malah telah berlaku sejak zaman dulu lagi. Tak pernah selesai. Tahu tak, anak kita ni diberi seorang cikgu yang sebenarnya bukan dalam bidang dia. Korang rasa macam mana? Adil ke tidak? Mungkin korang semua tak tahu kan. Inilah realiti semasa sebenarnya. Tahu tak sebenarnya, ramai cikgu yang mengajar dalam pelbagai bidang di Malaysia ni bukan sebenarnya mengajar bidang yang dia belajar di maktab perguruan atau di institut pendidikan guru. Mereka sebenarnya dipaksa ataupun diminta mengajar di luar bidang mereka. Jadi tuan-tuan, anak kita sebenarnya menerima seorang guru yang bukan mahir dalam bidang mereka. Contohnya, cikgu yang di maktab perguruan atau di institut pendidikan guru, diorang tu belajar bidang matematik. Di sekolah mereka diminta untuk mengajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, malah mungkin pendidikan jasmani, pendidikan seni dan sebagainya. Adakah ini benda yang sepatutnya berlaku? Saya menemu buah beberapa orang rakan-rakan guru. Saya ni dulu cikgu sekolah tau. Jadi ramailah kawan-kawan saya ni dalam bidang perguruan. Ramai yang sebenarnya mengeluh, mendengus, rasa kurang selesa, tidak berpuas hati kerana mereka diberi bidang yang tidak mereka belajar di maktab perguruan atau di institut pendidikan guru atau di universiti. Bukan bidang mereka, tapi mereka perlu mengajar murid dalam bidang yang mereka tidak langsung pernah belajar di maktab perguruan. So, korang rasa mereka ni cekap ke tidak? Saya rasa tidak. Saya rasa mereka tidak menguasai sepenuhnya apa yang mereka belajar. Jadi dalam soal ini, masalahnya ialah ketidakadilan dihadapi oleh pelajar-pelajar ataupun murid-murid itu sendiri kerana mereka menerima seorang guru yang tidak mahir. Okeylah, fine. Pihak sekolah mengatakan mereka tiada pilihan lain kerana kurangnya guru di sekolah ataupun kurangnya guru dalam bidang yang mereka perlukan. Contohnya, di sekolah A kurang cikgu matematik. Jadi cikgu yang datang daripada bidang seni diminta mengajar matematik, atau mungkin cikgu dalam bidang sejarah diminta mengajar seni. Kesimpulan dia, mereka ini bukan tenaga mahir dalam bidang itu. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman ngeri dalam bidang pendidikan. Saya dulu cikgu sekolah tau. Cikgu sekolah, korang tahu, nampak je muka macam ni, tapi cikgu sekolah ni. Okey, tak apalah. Pada tahun-tahun akhir saya dalam bidang pendidikan, saya diminta mengajar murid-murid pendidikan khas. Tahu tak apa dia? Murid-murid yang berhadapan dengan masalah pembelajaran seperti budak-budak Down syndrome, budak-budak autism, budak-budak hyperaktif, budak-budak yang mengalami masalah pembelajaran yang cukup kritikal. Masalahnya, saya ni bukan dalam bidang guru pendidikan khas. Saya tak pernah belajar pasal menangani budak-budak pendidikan khas. So, korang rasa adakah saya mampu mengajar dengan baik? Memang tidaklah. Memang tak boleh langsung. Jadi seorang guru yang blur, masuk kelas, tengok kanan, tengok kiri. Apa aku nak ajar hari ni? Sedangkan saya tidak pernah sekali pun diberi sebarang kursus ataupun bengkel ataupun diberi apa-apa panduan mengajar budak-budak pendidikan khas. Adil tak bagi saya? Malah tidak adil juga kepada pelajar itu. Malah tidak juga adil kepada ibu bapa yang menghantar anak mereka belajar dengan saya. Tak adil? Bukan saya seorang tau. Tanyalah semua cikgu. Malah ada cikgu yang mengatakan tolak bahasa Tamil dengan bahasa Cina je. Yang lain semua dia dah try. Sedangkan dia datang daripada option bahasa Melayu dengan matematik. Pergi sekolah, pukul rata. Ini namanya cikgu tangkap muat. Semua kena diajar. Semua cikgu pernah berdepan situasi yang sama. Tak ada cikgu yang tak pernah mengajar yang bukan bidang dia. Paling tidak, dia kena mengajar pendidikan jasmani ataupun pendidikan seni. Dengan alasan, sekolah kata apa?
Alah, takkanlah pendidikan jasmani pun tak boleh mengajar. Setakat bagi budak-budak main bola di padang, apalah masalahnya? Setakat bagi budak-budak melukis, apalah masalahnya? Itulah masalahnya. Sebab pendidikan jasmani sebenarnya juga satu kemahiran. Pendidikan jasmani bukan sekadar baling bola dekat padang suruh budak-budak berlari. Pendidikan seni bukan sekadar bagi pensel, bagi kertas lukisan dan lukis sembrono apa dia nak buat. Tidak. Ia ialah kemahiran. SPM pun ada pendidikan seni. Kalau pendidikan jasmani itu bukan benda yang penting ataupun benda-benda yang sangat-sangat melibatkan kemahiran, kenapa ada option pendidikan jasmani dan kesihatan dekat maktab perguruan atau di universiti? Kenapa ada subjek sains sukan? Tak gitu. Korang tahu tak sekarang ni ada istilah KBAT, kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya cikgu-cikgu sekarang ni kena menyediakan pelajar dia untuk berfikir di luar buku teks. Bukan sekadar baca buku teks, kena luar daripada buku teks, kena berfikir lebih tinggi. Kalau cikgu tu sendiri tak boleh berfikir lebih tinggi, kalau cikgu tu sendiri tak ada kemahiran berfikir aras tinggi dalam bidang sejarah atau bidang seni atau bidang PJ atau bidang-bidang lain, macam mana dia nak suruh budak itu sendiri berfikir aras tinggi? Cikgu pun tengok buku teks, baca buku teks, tak boleh berfikir di luar bidang, apatah lagi budak. Tak gitu. Tapi inilah realitinya. Tapi inilah situasinya. Cikgu yang bukan daripada bidang itu pasti sekali hanya berpandukan buku teks semata-mata. Dia tak ada panduan lain. Dia tidak ada daya untuk berfikir lebih mendalam, untuk mengupas isu yang ada dalam buku teks secara lebih detail. Kerana itu bukan bidang dia. Kan? Maka pihak sekolah kata, kalau cikgu enggan mengajar, cikgu ni sebenarnya orang yang degil. Holamak, cikgu ni kita cop sebagai cikgu yang tak boleh pakai. Suruh sikit pun tak boleh buat. Adil ke bagi guru? Diorang sebenarnya nak mengajar apa yang diorang tahu. Diorang pun tahu yang diorang tak mampu mengajar dengan baik. Mereka jujur. Mereka nak mengajar apa yang mereka tahu. Kenapa pihak sekolah mengatakan mereka ni degil? Mereka sebenarnya jujurlah kerana mereka nak mengajar apa yang mereka tahu. Itu bukan degil. Itu jujur. Wahai pentadbir sekolah. Seorang kawan saya tau, dia ni bukan bidang agama. Dia tak pernah belajar pun jadi ustaz. Tapi dekat sekolah orang panggil dia, "Hello, Assalamualaikum Ustaz." Sebab dia kena paksa mengajar agama. Korang bayangkan, satu subjek yang melibatkan kupasan, pemahaman berkenaan dengan hukum hakam diberi kepada seorang guru yang bukan bidang dia. Korang rasa macam mana? Adakah ustaz itu boleh mengupas dengan baik topik agama kalau tiba-tiba budak dia tanya di luar buku teks? Mampus, berpeluh. Inilah masalah kepada Kementerian Pendidikan. Kenapa tidak dibuat unjuran yang tepat? Yang lagi pelik, ada cikgu ni, dia option bahasa Melayu. Dia diminta mengajar bahasa Inggeris. Dan bahasa Melayu ni pula diberi kepada cikgu dalam bidang lain mengajar bahasa Melayu. Kenapa tidak dia ni diminta mengajar bahasa Melayu, subjek dia sendiri? Pelik, dia pusing-pusing pula. Apa alasan ni ya? Ini orang panggil keluarga 69. Dekat sekolah pun ada rupanya keluarga 69 ni. Punah ranah sistem pendidikan kita ni. Okeylah, fine. Korang kata cikgu ni semuanya sempurna, pandai semua bidang. Maklumlah dekat IPG, dekat mata perguruan, dia orang ni dah belajar psikologi pendidikan, pedagogi dan macam-macam lagi kan. Okey, fine. Korang kata dia orang sepatutnya kena terima apa sahaja. Okey, fine. Tapi bagilah dia orang ni belajar dulu. Bagi dia orang ni pergi berkursus dulu dalam bidang yang mereka tak menguasai itu. Bukan campak dulu lepas tu test. Kau tak boleh, tahun depan kau siap, try subjek lain pula. Mampus dia. Inilah kelemahan pendidikan kita. Dia cuba dulu baru dia tengok berjaya ke tidak. Hai, kementerian, come on, kaji dulu baru buat. Bukan buat dulu baru kaji. Come on. Saya bukan sengaja nak petik isu ini, tapi benda ni dah lama sangat. Kesianlah pada budak-budak. Dia orang ni pergi sekolah nak jumpa dengan cikgu yang betul-betul mahir. Bukan jumpa dengan cikgu tangkap muat yang sebenarnya balik rumah tangan atas dahi berfikir
Aku pening ajar topik hari ni. Aku pening ajar budak-budak hari ni sebab aku pun tak reti. Kementerian Pendidikan, tolong kaji, tolong buat unjuran yang tepat. Berapa ramai cikgu bahasa Melayu yang kurang? Berapa ramai cikgu matematik yang kurang? Sekolah mana yang tak ada cikgu dalam bidang matematik and science? Sekolah mana yang tak ada guru kaunseling? Sila penuhi keperluan mengikut bidang yang mereka pelajari atau mereka kuasai. Jangan letakkan ketidakadilan ini kepada pelajar-pelajar yang akhirnya nanti menerima pendidikan daripada seorang guru yang tidak mahir. Jangan memperjudikan nasib mereka dengan meletakkan guru yang bukan di bidangnya. Ubahlah sistem pendidikan dengan segera sebelum ramai orang sedar sebenarnya kementerian sudah lama buat silap dalam soal ini. Kalau anda bersetuju dengan pendapat saya dengan isu hari ini, sila komen di bawah. Jangan lupa tekan butang like, share video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya anda dapat segala notifikasi daripada channel Diary Wartawan Pencerita. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam pencerita.